Ini adalah satu tutorial penggunaan advance untuk mixer audio analog. Hello tuan-tuan dan puan-puan, brothers and sisters, rakan-rakan sekalian. Selamat datang ke AV Electronics Marketing Sdn Bhd. Nama saya Andy dan hari ini kita nak bincang sedikit tentang mixer yang lebih besar. Saya ingin meminta tuan-tuan dan puan-puan, brothers and sisters, boleh cari di Facebook AV Electronics Marketing Sdn Bhd dan tekan like dan juga subscribe kepada YouTube channel kami atas nama yang sama iaitu AV Electronics Marketing Sdn Bhd. Okay, so inilah mixer audio analog, tiny, small, medium. Okay, large punya dengan XL pun kita tak ada di sini lah. So, tutorial penggunaan advance untuk mixer analog. Okay, so hari ini kita ada mixer yang kecil ni, mixer yang sederhana dan lebih besar sikit. Okay, so yang pakai kecil untuk beginner level lah, untuk para newbie. Tapi kalau kita perlukan lebih input, katakan kita perlukan masuk 2 mikrofon, lepas tu kita nak masuk lagi smartphone, kita nak masuk lagi komputer audio dan apa-apalah, ada orang main gitar ke atau nak masuk apa-apa source yang lain seperti dari TV ke, Astro ke apa kan. So, macam mana nak masuk? Ini memang dah tak boleh dah. 1, 2, 3 saja. Mikrofon, smartphone, komputer. Tak boleh lagi. So, kita tengok kepada mixer yang lebih besar seperti yang ni, Behringer Zenix QX1202 USB, ataupun yang lagi besar seperti yang ni, Zenix QX1832 USB. Itulah mengenai saiz sebuah mixer. Sedikit input, lebih banyak input, lagi banyak input. Okay, so itu simple saja. Tetapi control dia, anda nampak di sini 5 knob. Ini dah jadi 7. Ini macam mana nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa dia perbezaan dia? Okey, saya ulang kembali ya. Yang ini mixer input masuk, gain, EQ 2 band, ada pan, ada level. Lepas tu yang ini pula sama, input masuk, lepas tu ada gain. Apa ini com? Ini compressor. Nanti saya akan tunjukkan apa tu compressor. Dan EQ tu ada 1, 2, 3 band. Dan ada satu butang tambahan panggil low cut. Lepas tu ada effects, ada special effects. Nak reverb ke, echo ke, pan sama dan level. Okay. So tengok mixer yang lebih besar, dia ada lebih banyak control dia. Okay. Boleh kawal quality atau mutu audio anda dengan lebih baik. Okay. Dan nanti saya akan terangkan apa tu compressor, apa itu effects. Okay. Dan kita tengok mixer yang lebih besar ni semua sama. Okay. Semua sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua sama. So kita tengok kan. Input masuk sama, ada gain. Okay. Dia punya low cut ada kat sini. Okay, ada butang. Apa dia low cut nanti saya akan terangkan. Compressor. Dan EQ dah ada 4 butang. Okay. Dia 3 band tapi mid dia boleh control. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. Lepas tu ada auxiliary. Apa dia? Saya akan terangkan. Dan juga effects. Samalah. Okay. Dan kita ada pan. Dan sekarang knob ni untuk level dah tukar kepada fader. Untuk mixer yang lebih besar, ada ruang untuk fader. Jadi, lebih sedap untuk control pakai macam ni. You boleh nampak level dia. Yang ini kena tengok mata, kadang-kadang susah nak fokus. Khususnya kalau dalam keadaan yang gelap. Okay. So, kita nampak, tengok level dia semua saya dah setting macam ni. Mudah nak nampak you punya level lah. Okay. So, saya akan ketepikan mixer yang kecil ni. Dan saya akan terangkan mixer yang paling besar ni lah. Dia sama. Okay. Lebih kurang sama. Dia punya control saja lebih. Okay. Mari saya letakkan ke tepi. Okey, kita tengok kepada mixer besar ini. Kita tengok for each channel, sama saja. Anda dah tahu satu,
anda akan tahu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sama saja. Okey. 7, 8, 9, 10 pun lebih kurang sama. Tapi dia tak ada gain. Okey, saya akan tunjukkan perbezaan dia. Okey, yang pertama sekali, kita tengok kepada satu channel. Okey, yang ini plug masuk, input daripada mikrofon ke ataupun gitar, instrumen, keyboard ke atau drum. Okey, dan kita masukkan ke sini. Okey, itulah basic. Lepas tu yang ni, low cut. Apa itu low cut? Okey, so saya akan demo kat sebelah sini lah lebih baik kerana ini mikrofon yang saya pakai pada channel nombor 6. Okey, so mari kita tengok di sini lah. Low cut dia. Ya, low cut adalah untuk cut frekuensi yang rendah. Kadang-kadang kalau suara terlalu rendah, okey, dan dia akan menjadi terlalu banyak bass atau bumi, so dia akan cut frekuensi yang rendah. So saya akan tunjukkan beza, okey. Ini suara saya. Ini suara saya. Ada sedikit perbezaan tak? Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Okey, yang ini dengan full frekuensi. Okey, yang ini dah cut. Test 1 2 3. 1 2 3. Okey, suara lebih mendalam sikit. Lepas tu ada gain. Samalah, gain dia control level input daripada mikrofon tu. Kalau kita kurangkan, suara akan kurang. Kalau kita lebihkan, suara makin tinggi. Kalau terlebih, dia akan clip dan distortion. Tengok macam ni. Tengok tu. Clip. Test. Tu. Dah distortion tu. Jangan. Kalau boleh, letak lebih kurang di tengah-tengah lah. Sampai pukul 1, pukul 2 ke, atau kurangkan sampai pukul 11, pukul 12, dia okey. Jangan tinggi sangat. Okey. Distortion tu memang tak sedap didengar. Okey. Lepas tu datang ke kompresor. Apa dia kompresor ni? Ini bukan air compressor nak buat tekanan udara tau. Ini kompresor untuk audio. Apa dia buat? Sekarang kita kompresor dia tak ada on. Kita boleh tambah. Okey. Lepas tu bila activate nampak LED tu akan menyala. Okey, apa dia buat? Okey. Kompresor ni kalau level macam ni kadang-kadang kalau saya cakap dengan lebih perlahan atau saya cakap dengan lebih kuat, perbezaan antara suara yang perlahan dengan yang kuat sangat berbeza. So yang ini bila anda increasekan, saya akan tambah sampai 10 untuk tunjuk sikit dia punya efek. Dia akan kuatkan semua level. Okay. So bila saya cakap dengan perlahan dengan saya cakap yang kuat, tak beza sangat. Bila saya cakap perlahan dengan yang kuat, dia tak beza. Perlahan, kuat, perlahan, kompresor. Ada level yang rendah, ada level yang tinggi. Okay, suara dia akan bawa macam ni. So yang tinggi akan compress, yang rendah akan naikkan. So dia compress. Ini erti dia. Apa dia? EQ, equalizer. Okay, untuk yang ini saya dah tambahkan untuk mikrofon saya. Tambah high frequency sikit. Okay, yang dia ada low frequency. Okay, so saya akan ulangi demo ni. High frequency. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. So kalau kurangkan, bunyi akan pudar lah. Tak ada high frequency. So bila tambah, okay, tambah lagi, makin tajam. Okay. Low frequency pun ada kat mixer kecil tadi. Testing 1 2 3. Dengar tak beza dia? Okay. Now tambahan daripada mixer kecil yang tak ada ni, mid. Okay. So ini mid frequency. Kurangkan, tambahkan. Okay. So dia akan ubah bunyi tu. Dan kalau kita nak tengok apa bunyi yang dia ubah, sini boleh adjust frequency mid apa yang nak dia adjustkan. Okay. Frekuensi mid yang mana. So dari sini kita boleh nampak daripada 100 Hz. Okay, kalau tak nampak saya akan just cakapkan. 100 Hz sampai 8 kHz. Okay. So bila saya akan demo dengan buat tambahan kepada mid. Okay. Okay. Sekarang saya dah plus
15 dB, okey. Dan saya turunkan ke 100 Hz. Okey. Inilah adjustment untuk 100 Hz. Saya kurangkan 100 Hz. Saya tambahkan 100 Hz. Okey. 250 Hz. Okey, saya turunkan. Testing, 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 testing. Okey. 1700 Hz. Okey, saya turunkan. Testing. 1, 2, 3. Testing. 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 So, dengar tak beza dia? Mid frequency equalizer ni, anda boleh pilih frekuensi mana yang anda ingin tambah atau kurangkan. Okey, seterusnya apa ni? AUX, aux. Okey, AUX ni, okey, adalah macam output tambahan. Okey, auxiliary output. Kini ada satu main output kat sini. Okey. Semua dia punya signal masuk, kita dah adjust semua. Send kepada main output dan hantar keluar kepada komputer anda ataupun sound system anda. Tapi ada output tambahan. Okey, mungkin output tambahan ni anda nak hantar ke bilik studio ataupun hantar kepada lagi satu bilik yang lain di mana ada pendengar yang lain. Okey, nak hantar kepada lagi satu komputer pun boleh. Okey, untuk buat live yang lain. Ataupun kita nak hantar kepada monitor ataupun lagi satu mixer. Okey, so asalkan kita nak hantar output dia dekat belakang ni. Okey, so kita hantar ke main komputer. Kita boleh hantar satu ke bilik lagi satu. Okey, hantar keluar. So dia auxiliary ni adalah output tambahan. Okey, secara simple dia ada output tambahan. So mixer macam ni, dia ada 3 output. Satu main, satu lagi tambahan. Ini tambahan kedua. Okey, output tambahan. Extra output. Output ni anda boleh hantar untuk apa-apa kegunaan lah. Okey. Mungkin sound system kedua. Mungkin sound system ketiga di bilik-bilik yang berbeza. Okey, atau komputer yang kedua atau yang ketiga untuk buat simultaneous live. Okey, itulah fungsi auxiliary tapi saya tidak boleh demo di sini. Okey. Apa ni yang warna oranye ni? Okey, warna oranye ni dia adalah effects. Apa itu effects? Macam mana saya nak terangkan apa itu effects? Okey, dia bagi satu efek ataupun bunyi yang lebih merdu, lebih sedap. Okey, ikut kegunaan yang anda nak tu. So saya akan buat demo tambahan ni, effects ni, dan jom kita tengok apa kita boleh buat. So bahagian effects ada kat sini. Okey, ini bahagian effects dan saya dah pilih digital reverb lah, digiverb. Okey, ini satu di antara effects yang ramai ni, ada kat sini, banyak ni. Okey, yang ini effects dia Clark Technique-nya. So boleh naikkan level effects ni. Okey, dan ini boleh pilih yang mana lah anda nak jenis-jenis effects, nanti saya tunjukkan sekejap lagi. Okey, sekarang saya pilih yang ini. Okey, so sebelum tu saya kena tambahkan effects dah sini, saya dah naikkan. Tapi ada yang main ini. So bila saya naikkan yang main ini, dah boleh dengar digiverb effects. So katakan saya nak tukar effects yang lain, saya kurangkan sikit. Okay, saya carilah konsert satu, saya select testing 1, 2, 3. So mungkin saya cari theater, testing 1, 2, 3. Ataupun saya cari yang lain, test 1, 2. Bilik kecil, room 1. Chamber, test 1, 2. Digiverb tadi, test 1, 2. Ada effects yang kadang-kadang agak sama lah, dia ada beza sikit-sikit. So saya cari yang lain macam ada apa? Delay. Apa?
Itu delay. Tengok dia ulang. Echo. Ambience. Okay. So kadang-kadang biasanya orang suka pakai reverb lah, reverb ni untuk nyanyi karaoke ke apa. Kita kurangkan sikit. Okay. Kalau macam ni tak ada efek langsung, orang kata suara macam dry. So saya tambahkan sikit. Okay. Rasa macam saya cakap dalam ruang yang lebih besar. Okay. So biar saya setting kat sini. Saya tak nak tutup. So selepas effects, kita datang ke pen. Pen tu sama ajalah, nak pergi ke kiri ke nak pergi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Okey, kita hantar dia punya signal ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Dan juga seterusnya kita ada satu butang di sini. Okey, apa butang ini? Dia kata mute. Mute tu senang saja. Kita tutupkan bunyi, cut dia punya bunyi untuk channel ini. So kalau saya tekan masuk, signal akan hilang. Tak ada bunyi. So macam ni lah. Testing 1, 2, 3. Tak ada bunyi. Sekarang ada bunyi. Testing. Itu saja mute. Okay. Nak hilangkan bunyi. Tak nak hantar signal ke main. Seterusnya, turun lagi. Ini fader dia. Okay. Sebelum ni, kita tengok pada mixer yang lain. Knob. Sekarang, yang ini fader. Lebih mudah kontrol. Kita boleh nampak level dia. Kita tolak makin kuat. Kita turunkan. Testing 1, 2, 3. Makin hilang. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing. Ini terlalu kuat dah. Test 1, 2. Saya turunkan sikit. Okey, itulah fader untuk channel 6. So setiap channel semua sama ya. Okey, ada 3 butang ni. Apa 3 butang ni? Satu main, satu sub, satu solo. Okey. Apa tu? Main bila akan tekan ni, okey, ini bermakna bila tekan ni bermakna signal daripada channel ni, channel 6 akan dihantar ke main mix. Terus. Okey, dari channel 6 main hantar ke main mix. Okey, secara direct. Okey. So, itunya erti butang main. So, tengok semua channel ada main. So, di mana-mana channel yang anda tekan main tu akan dihantar ke main mix. Tetapi, kalau kita tak nak hantar ke main dulu, okay, kita nak hantar ke sub. Apa itu sub? So, sekarang, channel keempat, 5 dan yang apa ni? Channel ke-7, 8. Okay. Saya dah tekan sub. Okay. Sub ni berarti subgroup ataupun ada orang panggil group. Kita nak groupkan atau kumpulkan beberapa channel kepada satu. So katakan sekarang yang ini saya dah sambung kepada komputer. Okey. Dan ini tengah main satu lagu dan saya hantar ke sebelah kiri. Okey, nampak tak pen ni? Saya dah adjust ke sebelah kiri. So, dua signal ni daripada komputer. Okey, lagu daripada komputer saya hantar ke sebelah kiri dan saya masuk ke subgroup. Dan subgroup di sini. Okey. So, sebelah kiri yang ini saya pilih kiri. Okey. Dan lagi satu channel ni, channel 78, ini signal daripada smartphone saya. Juga lagu, lain lagulah. Okey. Dan yang ini saya hantar ke sebelah kanan. Okey. Dan saya juga masuk kepada sub. Tapi saya tak mau hantar ke main lah. Tengok ni tak ada main, tak ada main, tak ada main. Sub, sub, sub. Suara saya sekarang saya hantar ke main, tak masuk sub. Okey. So, saya akan tunjukkan. Sekarang saya dah set level ni semua untuk komputer dengan smartphone. Okey, pada level ni. Dan saya belum buka lagu dia. Okey. So, saya akan tengok. Kita tengok channel 4, channel 5 ke kiri. So, saya nakkan kiri dulu. Dengar tak tu?
Sekarang lagu dah main di sebelah kiri. Saya control dua-dua ni. Okey. So sekarang channel 7 dan 8. Okey. Daripada smartphone saya ada lagu disco sikit dan saya hantar ke sub. Okey, sebelah kanan. So saya akan naikkan sebelah kanan. Okey, saya mainkan lagu dulu. Okey. Dan saya akan naikkan. So biasanya kadang-kadang saya nak turunkan. Okey, saya nak turunkan sebelah kiri. So tinggal saja lagu disco. Dan saya naikkan balik, saya turunkan kanan. Tinggal lagu meditation ni. Okey. So saya naikkan. So saya boleh buat macam ni. Okey, ini boleh dengar kuat sikit. Ini kurangkan sikit. So saya boleh groupkan. So ini berarti saya dah kumpulkan dua channel ni ke sini dan satu channel ni, dan mana-mana lagi saya boleh tambah. Okey. So katakan saya nak tambahkan lagi satu ni. Saya ada lagi satu mikrofon di sini dan saya tak mau masuk main. Okey. Saya masuk sub. Okey. Dan sekarang saya hantar ke sebelah kiri jugalah. Okey. Test 1 2. Saya mutekan yang mikrofon saya. 1 2, check 1 2. Okay, so music meditation dengan suara saya di sebelah kiri, music disco di sebelah kanan. Okay, ataupun saya nak tukar balik pun boleh. Saya hantar suara saya ke sebelah kanan. Testing. Test 1 2, check 1 2, check 1 2. So, itu maknanya penggunaan subgroup. Kita boleh kumpulkan beberapa channel untuk dikawal secara asingan. So, dan sekarang lagi satu butang ni. Apa ni solo? Solo saya tidak dapat demo di sini. Ia hanya untuk penggunaan pendengar daripada mikrofon lah. Daripada headphone, maaf ya. Pendengar headphone. Sekarang saya ada pakai headphone di sini. So bila saya tekan solo kan, bila saya tekan solo, headphone saya hanya boleh dengar channel ni. So kalau saya tambah apa-apa lagi ke subgroup ke lain-lain channel, semua tak ada. Okay, so solo saja di sini untuk channel yang ini. Okay, so kalau saya tekan ni, ini anda tidak boleh dengar lah. Okay, hanya di headphone saja. Okey, itu butang solo. Okey. Okey, so selesai pada bahagian-bahagian channel ni. Okey, anda akan lihat bahagian ni, okey, channel 78, 910, 11, 12, 13, 14. Mengapa dia label macam ni? Kerana setiap channel ni dia ada dua input, stereo, left right, left right, left right, left right. Okey, 78, 78, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Dan anda boleh kawal juga dia punya decibel lah. Dia punya input. Dia macam gain tapi tak boleh kawal gain sikit-sikit. Okey. So it's either up or down lah. Okey. So sekarang kita tengok kepada channel yang ni. Saya masukkan main dulu. Okey. Saya tukar sub. Okey, sekarang music ni saya dah tukar kepada main mix, anda boleh dengar. Saya turunkan sikit. Tengok. Dia ada dua level. Yang ini, okey. Minus 10 dB. Ini plus 4 dB. So, tengoklah signal anda macam mana lah. Kalau signal anda kurang, okey. Signal anda kurang kuat, anda pakai macam ni, tekan masuk. Kalau signal anda terlalu kuat, anda tekan keluar. Okey. So macam ni saja untuk channel ni. Fix gain level. Saya turunkan balik. Okey, sama juga semua di sini
untuk channel stereo macam ni ada EQ, ada high, mid, high dengan low. Okey, low mid. Okey, ini beza sikit. Dia tak ada yang untuk kawalan pilihan frekuensi. Okey, so dia high, okey, high mid, low, dan sama dia ada auxiliary untuk output tambahan, boleh tambah FX dan boleh kawal balance dia. Okey, so samalah untuk nyanyi ni, okey, sama. So bila anda dah tahu satu channel control dia, semua dia sama, dah tahu semua ni. Okey, setiap satu orang panggil channel strip. Okey, setiap satu channel ni orang panggil channel strip. Satu strip macam ni. Seterusnya ada bahagian EQ ni. Okey, secara asasnya bahagian EQ untuk adjust overall main mix lah. Bunyi yang frekuensi berbeza pada main mix. Okey, so sekali-kali on dia punya EQ dan kita boleh tengok lah apa beza dia bila saya tambah. Okay, sekarang ni 63 Hz saya akan tambahkan. Testing. Tengok bunyi saya lebih rendah. Test 1, 2, lebih bass ni. Test 1, 2, saya kurangkan. Test 1, 2, 1 kHz. Test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2, 8 kHz. Test. Okay, so dah semua mix, dah setiap channel dah mix dengan elok-elok, hantar ke main mix dan anda nak buat adjustment lagi pada main mix, pakailah equalizer yang ni. Okay, dan ada lain feature lagi. Okay, ini untuk kawalan bunyi yang dihantar ke headphone saya. Okay, dan juga yang ini ialah untuk FX. Okey. FX saya buka di sini. Saya dah buka di channel saya dan saya boleh kawal dia punya level. Test 1, 2. Test 1, 2. Ini kosong. Ini 0 dB. Okey. Jangan lebih sangat. Dia over lah. Okey. Dan sekarang saya turun balik. Okey. So, ini untuk subgroup yang saya telah demo tadi. Dan yang ini main mix lah. So main mix kita kawal volume control yang utama. Okay, boleh kira volume control yang utama. Semua ni dah siap setting, hantar ke sini dan di sinilah ia mengawal keseluruhan bunyi yang dihantar keluar ke komputer anda ataupun ke sistem bunyi anda. Okay, kalau saya turunkan mati budak. Test. Okay. Kalau tambah lagi, test. Kalau tinggi sangat pun dia akan distortion. Okay. Kita nak tengok di belakang pula ada apa. Okay, di belakang sekarang. Okay. Di belakang sekarang ni, tengok di sini tak? Yang ini. Okay. Yang ini apa dia? Ini output. Okay. Main output. Main output ni kita hantar ke sistem bunyi atau hantar kepada komputer kita untuk buat live atau video recording lah. Okay. Main output yang ini pakai XLR. Dia ada main output kedua juga yang jalan bersama-sama lah. Ini yang dipakai XLR connector dan yang ini main output juga. Okay. Boleh hantar ke komputer kedua ke ataupun hantar ke sistem bunyi yang kedua. Okay. Dan dia pakai konektor TRS lah. Output untuk subgroup juga boleh dihantar kepada sistem bunyi yang lain. Dan seterusnya, output yang ini ialah untuk dihantar ke control room lah. Okay. Control room untuk pendengaran orang yang berada di control room yang kawal benda-benda yang lain lah. So, diorang tahu apa bunyi yang apa yang berlaku di pentas ke atau apa berlaku di studio. Okey. Dan seterusnya kita tengok kepada yang 6 ni. Okey. 6 output ni bersamaan dengan 6 input yang ini. Okey. Satu input ada satu output. Apa benda ni orang panggil insert. Okey. Apa dia insert? Insert digunakan untuk menghantar signal
setiap channel dari mixer keluar kepada processor. Okey, mungkin ada processor yang berasingan untuk setiap channel, untuk effects ke atau compressor, limiter ke atau mana-mana processor lah, untuk membuat control bunyi yang lebih terperinci, lebih fine tuning. Lepas itu dia setiap satu konektor ni dia hantar signal keluar dan juga menerima signal daripada processor eksternal tu. So katakan untuk channel 1, okey, dia pakai insert nombor 1. So insert nombor 1, signal tu dihantar keluar, lepas tu masuk balik dan baru masuk kepada channel strip. Okey, so yang ini ialah output yang kita ada di belakang. Dan di sini adalah konektor ataupun output untuk USB. Sekarang kita tengah pakai yang ni, iaitu output USB untuk dihantar ke komputer anda. Ini signal digital. Okey. Dan inilah output yang anda pakai untuk connection dengan komputer anda untuk live atau recording. Okey. Selain daripada itu adalah power cable ni, on off switch dan juga phantom power. Okey, saya nak terangkan sedikit mengenai phantom power. Jenis mic ada dua, okey, yang saya akan terangkan pada episod-episod yang saya akan datang. Dan mikrofon ada dua jenis, iaitu dynamic dan condenser. Okey, dynamic seperti yang ni, okey, yang biasa anda tengok orang pakai di stage. Dan condenser ada beberapa jenis, ada yang besar dan untuk recording studio, ada yang kecil yang saya pakai ni di mulut saya sekarang ni. Okey, yang ini condenser. Bila anda pakai condenser mic, anda perlu switch on phantom power. Okey, anda kena switch on phantom power kerana condenser mic perlukan power. Okey, biasanya 48 volt dan anda kena on lah phantom power untuk condenser mic. Jika anda off ni, condenser mic tidak akan berfungsi ataupun level bunyi dia sangat-sangat rendah. So sampai di sini saja tutorial kami untuk penggunaan advance mixer audio analog. So sebelum kita berpisah, saya nak meminta dulu untuk like Facebook page kami di AV Electronics Marketing Sdn Bhd dan juga subscribe kepada YouTube channel kami, okey, di bawah nama yang sama, AV Electronics Marketing Sdn Bhd. So sampai sini saja dan kita akan bertemu kembali. Okey, so bye bye.